Okey, Assalamualaikum, salam tahajud pada pagi 4.10 November 28 waktu Malaysia 3.15 3.16 waktu Vientiane di Laos. Apek nak cerita sedikit mengenai kisah Apek bertembung dengan saudara Anwar Ibrahim yang kini PM10 kerajaan PRU, ekoran PRU 15 yang baru lalu. Jadi ini satu kira hadis sahih kerana pengalaman Apek sendiri Apek sendiri yang berlaku ada amat bersejarah kerana masa tu zaman awal Apek memeluk Islam pada Januari tanggal 12 1980. Lalu saya berhijrah daripada Kuala Lumpur, masa tu di Setapak. Saya berhijrah ke Semabuk Melaka memeluk Islam dan bersekolah di SFI, San Francisco Institute, selama beberapa bulan dan ambil keputusan untuk berhijrah sekali lagi sepenuhnya, iaitu tidak lagi mau belajar cara sistem dunia. Masa tu saya pelajar biomaths tingkatan 6 rendah dan tingkatan 6 atas. Tahun 1980 tidak ada biomaths langsung seluruh Melaka masa itu. Jadi Apek pun tukar ke economic maths, dan ia satu hikmah kerana dari sana saya belajar tentang sastra Melayu. Saya baca buku keluarga Gerila, dan saya belajar Asia dan perubahan bab sejarah, tukar minda daripada saintifik kepada lebih sejarah. Amat penting, amat saya minat. Juga ekonomi, bab ekonomi cukup penting. Saya anjurkan bagi semua pelajar yang pintar-pintar jangan dijadikan peringkat kedua selepas orang belajar sains. Dan agama tentu sekali masa tu bawah lah, tak ada orang fikir nak jadi ustaz. Ia peringkat yang orang pelajar yang tak lulus sains atau sastra. Saya hijrah sepenuhnya balik ke Kuala Lumpur belajar di Institut Dawat Pekim. Masa tu masih lagi awal tahun 80. Dan saya Institut Dawat Pekim itu di Jalan Universiti, Jalan Universiti berdepan dengan Universiti Hospital. Di sana saya bertembung dengan Wan Azizah, Datin Sri Wan Azizah. Masa tu belum kahwin. Dia lalu kat lobi, dia kerja doktor. Saya percaya doktor mata. Jadi malam-malam dia jalan. Kita pula pelajar di Pekim itu lepas isyak akan pergi minum kopi di kantin Universiti Hospital. Akan bersua dengan beliau. Tak bersembang, bersua. Masa tu tak kenal. Orang kata itu Wan Azizah lah. Selepas dia masa akhir tahun 80, saya percaya dia nikah dengan Anwar Ibrahim. Dan saya bertembung dengan saudara Anwar Ibrahim. Masa tu saya panggil Abang Anwar. Semasa akhir tahun 80. Masa itu di Dewan Al-Malik Faisal, Universiti Malaya, ada satu program, saya percaya NGO, di belakang itu ABIM, yang tentu sekali ketuanya Anwar Ibrahim. Dan masa itu di atas pentas ada wakil daripada PLO, Palestine Liberal Organization, iaitu wakil Yasir Arafat. Masa itu kenal PLO, Perjuangan Rakyat Palestin, daripada kezaliman, tahulah tentang kisah di sana. Jadi saya duduk belakang dewan, penuh dewan tu. Dan yang menarik itu kira pengalaman pertama saya bertembung dengan gerakan ABIM, isu-isu politik. Kerana maklumlah saya baru memeluk Islam ni, semua benda baru bagi saya. Masa itulah baru saya kenal Al-Akam. Masa itulah kemuncak Darul Akam, Sungai Pencala, Ustaz Asy'ari Muhammad. Masa itulah kemuncak Ikhwan Muslimin, Mesir, yang mempengaruhi ABIM. Dan juga PAS masa tu bukan kemuncak kerana masih lagi Datuk Asri muda. Ustaz Abdul Hadi Awang kebangkitannya 2 tahun kemudian. Masa tu dia dalam ABIM.
Nakai dan Abim, Said Ibrahim dan Abim, Fadil Nur dan Abim, Ustaz Abdul Hadi Awang dan Abim bersama Anwar Ibrahim masa tu, kemuncak Anwar Ibrahim tahun akhir 80. Ya. Saya tak kenal. Saya tak berapa kenal. Saya masa tu umur 20 tahun. Beliau, kalau tak silap saya umur 33 dan baru nikah. Ya. Jadi, saya umur berapa? Ingatan faktor usia. Jadi, masa tu dia di atas pentas bersama wakil Yasir Arafat, tengah berucap bahasa Inggeris. Dan dalam audience, kalau tak silap saya ada Ayah Latifah Koyah Kuti. Ada Syed Jafar Sagaf, dah meninggal. Ada Khalid Samad, kalau tak silap saya. Ya. Masa tu saya tak kenal mereka. Ya. Atau saya kenal Koyah Kuti saja. Kerana sahabat bawa saya jumpa dia. Masa tu dia aktif menerbit reading in Islam. Di sanalah dari penulisan dia saya kenal juga Tarikat Dakawi yang saya ikuti Syekh Abdul Qadir, guru sufi Syekh saya. Jadi saya tak minat politik, saya lebih minat falsafah, ilmu, kerana memeluk Islam itu berdasarkan ilmu dan fikir. Dan politik kepada saya benda yang jauhlah. Saya tak nak kata kotor ke apa, kerana politik ini satu necessary evil. Satu kalau nak kata kemungkaran, ada orang kata kemungkaran politik ini satu kekotoran, tapi dia perlu kerana dia mempengaruhi hidup kita. Kita bayar cukai kita kepada kerajaan yang memaksa kita bayar cukai, dan macam-macam lagi. Suka tak suka, kita mesti akan bertembung politik. Jadi kebetulan saya berada di dewan itu, saya dengar orang ajak, dan ada seorang bangkit menyoal. Saya percaya Syed Jafar, dia tanya, wakil Yasir Arafat tu dicabar, ketua kamu Yasir Arafat, apa pendirian dia terhadap sahabat-sahabat kita, saudara kita, pejuang Afghanistan, mujahidin. Masa tu Rusia melanggar Afghanistan. Masa tu saya teringat lagi, saya nak pergi perang, saya nak mati syahid. Awak percaya tak? Ada orang kata, apalah Pek ni tak tahan semua. Saya sungguh nak pergilah. Wallahi saya. Wallahi. Saya sungguh nak pergilah, tak payah sumpah lah. Maknanya masa tu saya tinggalkan segala-galanya. Saya tak tahu macam mana nak pergi. Lepas ditanya soalan begitu, mencabar kepada wakil. Mesti ingat tahun 80 ni dahsyat tau. Sampai sekarang orang debat troll generasi TikTok ni saya dengar. Alah, tak ada benda lah berbanding kita 1400 Hijrah. Masa itu semua persoalan. Itu zaman Dr. Mahathir belum lagi naik Hussein on. Mahathir baru nak masuk, baru naik. Anwar masa itu pemimpin yang disanjungi lah. Orang kata apa? Awesome lah. Orang dia awesome masa tu. Masa tu Ustaz Asyari, Darul Akam. Tabligh Maulana saja dari India lah, orang lokal tak ada. PAS belum lagi naik. Abim lah masa tu. Abim menjadi macam satu wadah Islamiyah lah di depan. Ihsanul Kamil. Jadi soalan yang begitu mencabar wakil PLO tu, saya tak tahu apa maksudnya Yasir Arafat dan keduduk dan pendirian PLO terhadap Afghanistan. Ya. Jadi wakil Yasir Arafat tu dia pusing, dia pivot lah, dia elak soalan tu. Dia kata, anda ada 5 rukun. Kita ada 5 rukun Islam ya, tapi kita ada 6 rukun. Apa rukun ke-6 tu? Jihad fi sabilillah. Orang Palestin ni jihad perang. Kita rukun perang. Jadi menarik Menarik, saya nak tengok pula audiens jawab apa. Jadi wakil yang tanya tu, yang dari audiens yang belakang tu, saya percaya Syed Jafar Sagaf, kalau tak silap saya. Ada hadis lain tu, boleh backing tahun 80, akhir 80. Dia kata, awak tak jawab soalan. Kata. You tak sokong mujahidin Afghanistan. You punya ketua Yasir Arafat pergi makan pergi jadi tetamu Kremlin Rusia. Kerana rupanya Moskow ni pro Palestin, jadi jemputlah Yasir Arafat pergi Moskow Olimpik kononnya.
Dan masa itu saudara mara kita dianyanya, dicincang, dibunuh di Afghanistan macam tu. Jadi terperangkaplah wakil PLO tu dan Anwar Ibrahim duduk sebelah. Jadi wakil PLO ni tak tahu jawab, Anwar tolong jawab. Di sanalah mula saya kenal siapa Anwar Ibrahim ya. Dia pun berbisik sikit, lepas tu dia bangun dan dia pun menjawab soalan itulah. Dia kata saya baru berbincang dengan wakil PLO dan mereka beritahu ajak kalau saudara mau, kerana sebelum tu wakil tu belasah lagi Abim. orang lain belasah lagi Abim. Dia kata, saudara Anwar, kenapa kita asyik kutuk saja? Kita kutuk Rusia, kita kutuk Amerika. Masa tu kebangkitan revolusi Iran baru, Republik Islamic Republic, Revolutionary Republic, Pasedarang, Abu Hasan Bani Sadar, Ayatollah Khomeini, Ruhollah Khomeini, mula-mula semua Syiah. Masa itulah kebangkitan tu Iran, Abim, Ikhwan Muslimin, Tabligh, Arkam. Ya. Jadi satu orang lagi belasah. Dia belasah sama itu pentas. Dan dia kata, kenapa kita asyik kutuk saja? Apa tindakan kita? Ini Abim asyik buat seminar saja. Buat resolusi demi resolusi, usul demi usul. Tahun 80 lagi. Ini tahun 2022. 40 tahun kemudian masih sama. Jadi Anwar Ibrahim jawab. Dia kata, saudara, saya baru bincang dengan wakil PLO. Saudara mau pergi medan perang? Perang? Dia pun tunjuk tangan, tembak. Mereka PLO sanggup terima. Sesiapa yang sini suka relawan, sanggup pergi medan perang yang lebih besar. Terdiam orang yang tanya. Ya? Terdiam orang yang tanya. Okey. Terdiam orang yang tanya. Jadi, saya terpegum dan saya tertarik kerana saya nak pergi medan perang. Jadi, bila saya balik Pekim, saya bincang kawan-kawan. Jom kita jumpa Anwar Ibrahim. Let's go to war. Mari kita. Nak syahid lah tu. Ini semua grup-grup nak syahid, jihadi ni semua. Adik-adik semua. Tak payah jumpa Apek lah. Pergi jumpa Brother Anwar ke. Jumpa ketua jemaah ke. Masa tu, Apek nak sangat pergi. Jadi, saya ajak kawan-kawan dan Pekim. Saya kata, ni you semua cerita Islam ni pergi, mari kita pergi. Mari kita pergi medan perang, ya. Cuba agak berapa orang ikut saya. Mula-mula mereka kata 2-3 tu kata, okey kita bersama saudara. Saya kata okey, pagi ni besok saya nak pergi pejabat Anwar Ibrahim. Masa tu di Jalan Pantai Baru. Siapa nak ikut? Yang semalam tu kata semua sanggup ikut. Apa agaknya jadi? Satu persatu pun bagi alasan lah. Ridwan pergi dulu lah. Ayu pergi dulu, tanya dulu. Nanti kami sign up lah. Semua macam tu. Akhirnya saya seorang. Apek seorang pergi Jalan Pantai Baru naik bas. Naik motor, naik bas maksudnya. Tak kenal pejabat Yayasan Anda. Pergi tengok tingkat atas. Ya macam satu blok lah. Sekolah Yayasan Anda. Pergi tanya mana pejabat Abang Anwar Ibrahim. Mereka menunjuk saya, ya, pejabat dia. Saya masuk ke ruangan depan tu, ada seorang macam menjagalah duduk di meja, Kamaruddin Makno, iaitu Datuk Kamaruddin Makno. Famous dia jadi calon Pasir Putih. Sekarang lepas tu Datuk lah. Muda saja, semua orang muda-muda kat pejabat Anwar. Apek lagi muda lah, Apek umur tak sampai 20 Encik Kamaruddin Makno tu, saya kan kata, Tuan, Abang, saya nak jumpa Abang Anwar. Masa tu, you kena appreciate dan kena menghargai, tidak ada protokol pejabat Anwar. Encik Kamaruddin tak tanya, engkau siapa? Awak ni siapa ni? Cina ni mana ni? Apa hal dengan Anwar? Saya kata, saya nak jumpa Abang Anwar. Saya Ridwan, saya dari Pekim, saya nak jumpa. Saya tak teringat saya cerita sebab ke apa. Dia terus tunjuk pejabat Anwar. Ini sebelah aja ada kaca, boleh nampak dalam. Anwar ada dalam.
tengah bersembang, tengah berdiri bersembang dengan seorang lagi tokoh, Ayah Wadina, Fadullah Wilmot. Yang masa tu pengurus pustaka Pekim, dia berapat dengan Anwar. Masa tu keluar TV, Fadullah Wilmot selalu. Jadi Kamalimat Nur tu dia tunjuk aja pejabat, silakan, go ahead, please go on. Jadi kagum dengan tak ada protokol. Saya tak tahu sekarang lah, kalau saya kata saya nak jumpa Yang Amat Berhormat, saya percaya tak dapat lah. Tapi masa tu memang tak ada protokol. Anwar memang betul-betul accessible, approachable. Awak boleh naik saja, jumpa dengan Anwar begitu saja. Jadi saya pun masuk bilik, ketuk pintu masuk bilik, Assalamualaikum Abang Anwar. Saya pun ceritalah mukadimah. Hari tu saya terdengar Abang Anwar cerita tentang sesiapa nak pergi medan perang, nak jadi volunteer, bantu usaha PLO. Jadi saya bersama beberapa rakan saya, tapi saya seorang datang dulu. ingin pergilah, nak bagi nama lah ni. Volunteer lah. Masa tu memang semangat ya. Tak ada TikTok masa tu, komputer pun tak ada. Hitam putih aja, handphone tak ada. Ini sekarang saya boleh cerita untuk rakamkan. Sebenarnya saya nak rakamkan TikTok, tapi TikTok ni tak berapa clear lah, dan banyak TikTok lah. Jadi masa Anwar tu, dia dengar, terus dia ajak duduk. Dia tak kata, maaf saya ada tetamu. Tak ada. Tak ada protokol langsung. Itu yang dia punya mesra. Saya pun terduduk lah. Dan dia pun tanya, awak umur berapa? Masa tu saya rasa saya masih akhir 80, baru masuk 20 tahun. Saya kata saya baru masuk Islam. Dia kata, you tak belajar lagi ya? Saya sekolah VI, sekolah VI. Saya top student lah, tapi saya masuk Islam, saya tak mau belajar lagi lah. Kafir. Masa tu semangat tu. Orang kata kafir, kita pun ikut kafir lah. Ini pelajaran dunia, ni kafir ni. Saya nak belajar Islam, fisabilillah. Ya, ikutlah, kutip lah mana yang istilah-istilah yang kita boleh. Masa itulah, kita ni macam kain putih aja, kosong. Orang kata ini fisabilillah, saya pun fisabilillah. Ya. Orang kata ini sunnah, saya pun sunnah. Masa tu pakai. Tak ingat saya pakai serban ke apa, pakai jubah ke. Masuk pejabat Anwar ke macam mana, tapi pakai biasa kot. Tak ingat, tak apa-apa ingat. Tapi saya ingat layanan daripada Anwar Ibrahim, dia cukup. Dia mendengar, dia dengar, dia perhati, dan dia orang kata proaktif lah. Dia ni seorang yang betul praktikal lah, pragmatik. Dia pun tanya, asal you tak nak sambung belajar? Saya boleh biayai. Saya kata saya tinggalkan semua keluarga saya, porak-poranda semua. Dia kata dia boleh support saya pergi belajar universiti ke apa. No. I nak Islam saja. And now I nak pergi perang. Macam tu. Belum kahwin lagi dah nak pergi perang waktu. Belum tahu dunia. Jadi Fadullah Wilmot mencelah. But Saidina Umar said, dia mencelah bahasa Inggeris. Masa tu saya rasa saya berbual bahasa Inggeris lah. But Saidina Umar said, you need to know the kafir. You need to learn from the kafir to fight the kafir. Awak perlu belajar daripada kafir untuk lawan kafir. Masa tu mana kita nak fikir pasal paku tuan, adik kakak sekalian. Masa tu dalam kepala otak kita hanya fikir perjuangan. Apa ini? Quran wa sunnah. Fi sabilillah. Mana kita nak fikir kafir ni apa ni, nak hormati institusi kafir ke? Siapalah, tak kisahlah siapalah. Saya dah buat conclusion on Islam. Ya. So, saya tak indahkan Fadullah Wilmot. Masa tu Wadina umur 3 tahun. Kecil lagi. Saya tak indah lah. Saya tak layan lah. Ini apa ni? Orang nak pergi Islam, dia cerita kafir. Tapi Anwar tu, dia tak tolak apa kita minta. Dia bagi hujah. Saudara, dia kata, awak bukan seorang saja yang bagi nama. Bukan awak seorang saja yang tampil ke depan. Saya ada senarai daripada ex-komando, orang apa ni, pejuang, orang muda-muda, semua nak sanggup pergi perang. Ya. Tetapi PLO ni ada segalanya. Ada infrastruktur, ada sokongan orang Arab, orang Muslim, seluruh dunia.
sokongan kita padu. Mereka sebenarnya lebih perlu daripada kita sokongan moral. Pula kan. Apa sikit bila saya dengar kan. Tapi dia boleh baca raut wajah kita. Alah, hampa sikit ni aku nak pergi mati syahid. Tak adalah saya cakap macam tu. Saya cakap, kerana sebenarnya saya tak mau pergi PLO. Saya tak percaya dalam perjuangan sosialis. PLO saya baca juga, bukan apa tak baca. Saya nak Afghanistan. Kerana itu betul pure punya jihad tau. Ya? PLO Palestin ni, sosialis ni, pasal dia parti Rafah ke apa tu ke. Masa tu belum ada Hamas, belum ada Hizbul Muslimin. Jadi saya tak berapa suka dengan perjuangan politik nasionalis pembebasan Palestin. Saya lebih pada Afghanistan yang jelas-jelas adalah fisabilillah, pertahankan kedaulatan umat. Bila saya baca kereta kebal Rusia menggelek ibu-ibu yang berdepan hanya dengan penyapu saja, ya, menyentuh hatilah. Saya bukan politik. Jadi helah saya ialah untuk jangan sampai Palestin. Saya sampai Palestin, saya akan corner pergi Kabul. Pandai-pandai lah Pak. Macam mana umur 19 baru masuk Islam 18 masa tu dah fikir tau. Pasal tahun 1980 tu bila dengar tahun 79 saya belum masuk Islam, saya dah dengar berita Imam Mahdi muncul di Kaabah kena tembak mati oleh pengawal di Masjidil Haram lah. Saya pun terfikir apa benda ni ya. Lepas tu Ayatollah Khomeini balik ke Paris jadi ketua revolusi Iran. Siapa revolusi Iran ni? Masa tu saya belum Muslim, saya dengar berita. Jadi berita ni mempengaruhi kita. Dia menyusup hati saya. Jadi saya pun, apa ni revolusi Islam? Apa ni Kaabah? Siapa ni Imam Mahdi? Ya? Bila Allah takdirkan saya memeluk Islam, Alhamdulillah, mulalah saya mendalami semua ini. Ya, kerana apa seorang intelektual. Jadi Anwar pun cakap, mereka perlukan sokongan moral dari kita. You stay here, dia kata. Ridwan, you duduk sini, jangan pergi sana. You stay here bersama Abim. Kita ada perang yang lebih besar di sini. Dan itu saya pun baliklah. Saya balik masa tu berapa bulan lagi saya belajar di Perkim tahun 81 Januari Februari. Saya nak pendekkan cerita kerana atau saya kena cerita juga ni, dia berkenaan dengan Anwar Ibrahim. Ada satu krisis berlaku di Institut Dawah Perkim masa tu. Pengetua pendaftar Perkim, seorang yang masyhur, seorang bekas mufti Malaya. Saya tak mahu sebut nama kerana dia dah meninggal. Ya. Kerana ada satu fitnah berlaku di mana muslimat saudari baru dalam Perkim diperintahkan buka tudung. Jangan pakai tudung. Masa tu mungkin ada satu aliran yang anti konservatif dan sebagainya, tak mahu orang pakai purda, tak mahu orang pakai jubah, ya. Ala Turki disuruh buka tudung, pakai scarf saja. Jadi muslimat walaupun saudari baru engkar, terkejutlah kerana mereka diajar labu pakaiannya. Jadi mereka diugut. Mereka mula tak mau pakai, semua tak mau pakai. Mereka diugut dan depan saya saksikan ugutan itu. Muslimat itu dimarah. Kalau kamu tak tukar pakaian kamu akan dipecat dari sini. Sungguh zalim. Ugutan ya. Kita dah lalui ugutan. Walaupun bukan saya lah muslimat yang kena. Tapi saya tentu sekali saya tak boleh duduk diam lah bila kita tengok kezaliman. Alhamdulillah. Dululah, sekarang apa tak tahu. Tak boleh cerita esok. Kita tak tahu. Allah pegang jiwa kita, kita tak tahu. Masa tu zalim. Saya pun baru masuk Islam. Dan kita berdepan dengan ulama. Ulama peringkat mufti memfatwakan tak perlu pakai jubah, tak perlu pakai tudung labu, pakai scarf, tutup rambut sudah. Jadi 10 muslimat enggan. Saya tak tahu berapa ramai muslimat sana, 20 lebih, 23. Okey. Tapi sebelum itu berlaku, saya sudah tinggalkan Pekin.
Saya rasa dah muak belajar setahun, belajar sifat 20, belajar tajwid, belajar bahasa Arab, belajar fiqh, tauhid semualah. Ikut mazhab Syafi'i. Dan masa tu saya dah bertembung tarikat Dakawiyah, Maliki, mazhab Maliki. Jadi saya tengok agak slow Sanawi 3 itu, jadi saya pun berhenti, saya pergi jumpa Anwar Ibrahim kali kedua. Masa saya jumpa kali kedua, saya beritahu dia, saya tinggalkan Pekim, saya nak kerja. Apa-apalah yang boleh bagi saya kerja, saya terimalah. Anwar Ibrahim, saya bincang sikit, saya kata saya ada sijil MCE, bahasa Inggeris saya, saya grade 1 lah, saya VI. Anwar kata, you boleh ajar bahasa Inggeris? Can you teach English? Saya kata, saya dapat A1. Ciwa. Masa tu ada 2 subjek Inggeris. Malaysian Standard saya A1. Cambridge Standard saya C6. Masih belum cukup tinggi lah Cambridge. Tapi A1 dalam bahasa untuk Malaysia. Dia pun macam, dia tahu kita balik lah. Dia tu, dahsyat, hebat. Dia pun beritahu kawan-kawan dan pejabat ABIN, jaga dia ni. Ini A1. VI. Ini cara Anwar. Dia karismatik. Jadi, dan dia pergi tanya, masa tu seorang lagi masuk, Naha Akbar Khan. Kisah benar punya pengarang. Masa tu dia masih bawa Anwar, dia cikgu bahasa Inggeris di Jalan Setuni, Kampung Baru. Untuk yang aliran SRP gagal. Masa tu gagal, you kena ambil semula. Jadi yayasan anda, sekolah untuk banyak pelajar gagal, ambil semula. Jadi Anwar pun telefon Naha depan saya. Naha, I got somebody for you. Teach English. Lepas tu saya jumpa Naha. Naha pun beritahu saya, dia tak minta untuk guru Inggeris. Jadi menunjukkan saudara Anwar, dia cipta kerja untuk kita. Dia cari penyelesaian. Dia bukan seorang yang bagi kita balik tangan kosong. Ini yang saya nak cerita. Masa saya datang tu, saya nak kerja. Yalah, saya tinggalkan Pekim. Saya ni masa tu naif, tak tahu apa-apa. Kalau tak dapat kerja, saya sanggup kerja apa saja. Kerana saya tinggalkan dunia kan. Habis Anwar kata, you teach English. Masa tu gaji rendah saja, 220. Alhamdulillah. Kerana mak saya bagi 80. Kerana setiap minggu saya tolong mak saya jual rokok di Kelab Kuda. Dapat RM20 atau RM10 sehari. Tolong mak saya. Jadi, Anwar bagi saya kerja tu, saya kerjalah sebagai guru Inggeris. Dan itu di Jalan Setuni, Kampung Baru. Tapi dia beritahu, waktu petang. Waktu siang awak datang pejabat saya banyak surat-surat menyurat dalam bahasa Inggeris, awak tolong saya jawab. Jadi saya ada 2 tugas. Satu mengajar, pelajar, gagal. Banyakkannya kalangan Melayu yang tak tahu bahasa Inggeris. Dia ajar bahasa Inggeris tapi cukup payah. Itu satu cerita lain. Waktu siang saya akan pergi ke pejabat Anwar Abim. Setiausaha dia akan bagi saya surat dia cukup bertimbun tinggi seluruh dunia. Masyhur masa tu. Surat dari Ikhwan Muslimin, surat dari Triple IT, surat daripada semualah gerakan Islam dunia, Indonesia, Majumi, Muhammadiyah, daripada Selatan Patani, daripada Moro, Mindanao, daripada Afrika, daripada India, daripada Europe, datang ke meja Anwar, letak kat meja. Satu lagi saya pagi akan tolong jawab surat-surat bagi Anwar. Ya. Dan nanti saya sambung cerita Muslimat tu. Muslimat tu kemudian. Ya. Jadi dia akan tulis patah 2 atas surat tu. Dia akan tulis sebagai inti surat lah, jawab balik, saya tak dapat hadir, I am not able to attend, or can you please refer to so and so. Ya. Jadi saya akan baca surat tu, masyhur, semua surat sedunia. Saya ni baca, dia macam mana ni. Masa itulah saya kenal pertubuhan-pertubuhan Islam sedunia. Kenal cara pintu belakang lah ni, bukan melalui universiti, ya, bukan melalui gerakan Islam. Dalam pejabat Anwar Ibrahim sebenarnya. Saya pun baca cara tulis surat tu pun semacam tu daripada gerakan Islam. May you find this letter in the best of Iman and Islam.
dahsyat bahasa, tingginya bahasa. Semoga anda jumpa surat saya ini dalam keadaan terbaik. Fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan kekuatan iman dan Islam. Jadi saya pun jawab balik. Dan juga anda jumpa balik surat saya ini dalam keadaan kekuatan iman dan Islam lah. Saya pun buatlah. Anwar Ibrahim tulis dia punya inti, saya pun buatlah inti dia bahasa Inggeris lah ya. I am not, please refer to this, or I will suggest ni. Tapi mukadimah saya tiru orang balik. May you find this the best of iman Islam. Dan akhir pun, Masya Allah, Sumallah, Hawla, apa ayat Quran pun bantai ya. Orang tulis macam mana, aku mau tulis lagu mana, orang nak setimpal dengan orang lah. Akhirul dawan, Alhamdulillah, kan semua tu. Jadi saya bagi balik ke Anwar untuk tanda tangan. Untuk sekretari dia prepare type dan dia akan tanda tangan dulu. Tapi dia tengok, dia pandang saya. Dia senyum. Dia ambil pen, dia pergi potong apa yang saya tulis. Apa yang saya tulis tu, mukadimah panjang-panjang susah payah. Anwar Ibrahim, potong. Dia potong. Sambil dia pandang ke saya. Senyum, dia kata, jangan, don't follow others. Jangan ikut orang lain. Itulah pelajaran pertama politik daripada PM10. Apa terima ni jadi apprentice ni. Bukan apprentice lah, dibayar gaji jasa anda. Masa tu saya tak mampu bilik asrama. Bilik asrama bayar RM25 duduk di Kampung Kerinci tingkat 15. Muslimat tingkat 16. Saya duduk dengan pelajar-pelajar. Saya guru jasa anda, saya duduk dengan pelajar. Bujang-bujang semua. Lagi satu pengalaman. Dan Anwar Ibrahim, bila saya beritahu Anwar Ibrahim, saya tak mampulah bayar RM25. Dia terus, okey. Dia beritahu pengetua sana, warden sana, boleh duduk free. Saya ingat lagi untuk sebulan bayar RM23 untuk satu kakak masak bekal untuk kita. Kita masak nasi saja. Itulah bajet saya hidup. Kerana waktu petang saya mengajar jasa anda, waktu siang saya pergi Gun Institute belajar komputer. Itu di Jalan Caukit, opposite, seberang daripada Jalan Stony, kampung jasa anda. Kerana masa tengah hari itu saya bersia-sia lah, bersapir. Cross Jalan Caukit, belakang Caukit itu tengok ada Gun Institute. Tengok ada kursus komputer. Saya minat komputer. Masa tu handphone tak ada, internet tak ada, notebook tak ada. Desktop tak ada. Desktop pun tak ada. Microsoft pun tak ada. IBM saja. Unix saja. Komputer hitam putih. Paling cantik pun hijau. Mouse tak ada. Tertikus tak ada. Papan kekunci saja. Saya minat programming. RM160 bayar sebulan. Gaji saya RM220 tinggal RM80. Itulah saya hidup. Mak saya tambah RM80 jadi RM160. Saya bajet RM5 sehari. Jadi Abang Anwar, saya tak dapat bayar sewa. Abang Anwar menjawab, tak apa. Duduk percuma. Wah, bagusnya. Anwar Ibrahim. Karismatik, prihatin, dan tangkas dan pantas. Dia menyelesaikan masalah. Ya. Dan saya tengok di pejabat bila tetamu datang, cara dia salam dengan orang. Tangan dia bukan salam macam ni. Angkat macam ni. 90 darjah ke? Pung, dia punya salam. Kalau dia ada janggut, dia tarik janggut. Kalau dia ada anak, dia pun belai-belai kepala anak semua. Cukup karismatik saya tengok. Dan bila saya dalam pejabat dia, bila dia jawab telefon, ini sekarang saya ajar rahsia macam mana Anwar Ibrahim jawab telefon. Apa khabar Pak Menakan? Ini cara Apek sekarang mengorak lah. Apa khabar ni ayah? Apa khabar ibu? Apa khabar makcik? Apa khabar Pak Menakan? Apa khabar Mak Menakan? Apa khabar ni Atuk? Apa khabar ni ayah? Apa khabar abang? Itu cara Anwar mukadimah. Bila saya pergi Libya lama kemudian, baru saya tengok itu cara orang Arab. Bila dia jumpa kita, panjang mukadimah dia, Masya Allah, jamil jiddan lazidhi, awak punya masak ni semua hal waiter je kan. Dan waiter pun jawab balik, Allah, awak punya tetamu terbaiklah, Allah berkati kamu, kamu bawa rezeki kepada kami semua. Itu cara orang Arab. Jadi Anwar Ibrahim lagilah Arab.
karismatik, cukup melayani tetamu, ya. Tidak ada protokol. Masa Abim, dia Presiden Abim masa tu. Jadi masa itulah berlaku skandal bukan skandal, fitnah, di mana muslimat di Pekin disuruh buka tudung. Saya pun masa tu di sekolah Yayasan Anda, saya tak mau ganggu Anwar Ibrahim kerana pengetua saya di Yayasan Anda tu, Wan Abdul Rahman, dia ada lagi ni, dia sekarang di Kota Baru. Sihat lagi ni. Baru nampak dia dalam Facebook. Jadi Wan Abdul Rahman ni sebagai pendaftar Kampung Baru tu dikenal seorang wartawan Abdul Halim di Watan. Masa tu Watan ada, sekarang dah ban dah, habis tutup kan. Mahal ditutup kan. Jadi Watan sebenarnya dia bankrupt. Watan di politik. Jadi pergi jumpa seorang pemberita tu, dia terus keluarkan dalam berita, keluarkan Watan, pelajar Perkim di Ugut. Jadi bila keluar berita itu, rupanya Perkim baca lah kan. Lagi dia pecat. Dia ugut last minute, dia kata okey, siapa yang bagi berita ni sebenarnya saya. Ini Apek ni sibuk kan. Apek akan dedahkan, oi. Mana-mana penyelewengan, maaflah bro. Saya tak takut siapa lah. Nak mati syahid punya jenis ni, mana ada takut kan. Jadi saya siarkan berita tu, tak kisah. Jadi pengetua Pekim dah tahu. Dia kata okey, sekarang kita pecat. Jadi hanya 10 muslimat yang bertahan tu, yang kena di pulau, disuruh duduk kat bilik asrama, jangan masuk kelas. Oh, kena pulau tau. Daripada 10 tu, 4 terpaksa menyerah diri, 4 terpaksa buka tudung. Manusia ni, walaupun beriman macam mana, bila diugut, dia boleh patah jiwa. Walaupun Apek sokong masa tu muda-muda. Dan antara muslimat ni ada diugut maut oleh keluarga masing-masing. Ini kisah lah, terkenal balik ya. Ada yang menangis lah kita tengok muslimat tu. Mereka tak ada tempat pergi. Mereka diugut pecat. Mereka berlindung di bawah Perkim masa tu. Awak sangka jadi saudara baru mu'alaf ni senang lah. Ada banyak, saya tak mau cerita lah. Allah Maha mengetahui. Saya cerita ni sempena nak perkenalkan Anwar Ibrahim yang saya kenal. Ini hadis sahih. Kalau buruk, saya cerita buruk. Kalau baik, saya cerita baik. Ini bab pertama. Kerana panjang cerita ni yang betul. Ini tahun 81. Ya, akhir 80. Sampai sekarang. Tak bertembung banyak. Kerana bila dia masuk UMNO ni, saya tak minat politik. Lepas tu orang tarik saya masuk PAS. Saya bertembung dengan dia sekali lagi. Masa saya dalam Harakah, ada lagi fitnah benda lain. Tapi itu cerita kemudian lah. Jadi muslimat itu tinggal 6 saja yang sanggup dipecat. Dan mereka berlindung di rumah Azizah lain ni. Ini Azizah Ibrahim ni janda, orang kata kalau tak silap saya Khalid Yunus kan. Janda lah Khalid Yunus. Jadi Azizah Ibrahim ni dia kakak ber Hasan Ibrahim. Yang satu Hasan Ibrahim masyhur lah, dia sebagai pegawai tinggi kerajaan yang you tahu kan, dia akan turun ke Padang. Orang yang claim EPF pakai jari suami dia yang dipotong tu, dia bongkarkan JPJ punya skandal semua dia bongkarkan, dia diugut. Hasan Ibrahim lah, masa dia berkhidmat bawa untuk jaga polis, dia memang bongkar semua salah laku dalam kerajaan. Famous. Dan saudara dia ke kakak dia tu, Azizah tu, yang bawa kami pergi Arkam, Sungai Penchala. Yang kami kenal Arkam ni melalui Azizah Ibrahim ni. Jadi kakak Azizah ni dah arwah, semoga taruh, semoga Allah yarhamah, semoga Allah cucui rahmat atas ruh dia. Dia jaga kita, dia macam mak angkat kepada kita. Dia buat usrah, dia bawa muslimin-muslimat selalu datang rumah dia, beli belakang Pekim, kita jalan lah ke PJ sana tu. Dan semasa mereka dipecat, mereka semua berlindung duduk rumah dia, 6 muslimat tu. Dan masa tu saya bawa lagi sekali lagi ke Watan bahawa pelajar dipecat. Isu besar, jadi tajuk berita. Pelajar muslimat dipecat kerana enggan buka tudung. Viral lah. Viral Watan, tak ada TikTok masa tu. Jadi saya pun pergi Pejabat Anwar, minta apa nak buat. Sampai Pejabat Anwar dengan kedatangan akhbar Watan tu,
Rupanya Anwar sudah tahu sebelum kita nak beritahu. Masa tu saya bawa pergi, saya jumpa Ahmad Awang, saya jumpa pertubuhan-pertubuhan Islam. Saya tak mau cerita, buruk saya tak mau cerita. Mereka punya layanan kan. Sedih lah, sedih. Kerana, dan mereka tak tahu menahu, mereka tak baca berita. Dan bila kita cerita, mereka tu macam tak tahu nak buat apa. Suruh kita tulis surat. Apek tak suka ni red tape ni, birokrasi ni bodoh. Kita kalau nak buat satu kebaikan, kita terus buat. Jangan minta orang isi borang. Ini yang Baitulmal semua saya tentang ni. Orang asnaf tak sepatut disuruh isi borang, saya nak beritahu. Dia sepatut jadi tetamu, raja kamu. Ya, orang miskin tak sepatut tuntut harta dari kamu, itu hak dia. Ya. Jadi Anwar Ibrahim, dia sudah berdiri dengan telefon tengah panggil Setiausaha Agung Perkim. Dan dia tengah bagi teguran yang baik. Saya datang aja, dia lambai kat saya, duduk. Dia dalam telefon ni. Dan meja dia sudah ada keratang abar tu, maknanya dia baca. Dan dia ambil tindakan. He takes action. Saya baru nak buka mulut, belum buka mulut, dia dah action, bukan dia tunggu berita dari kamu. Itu Anwar Ibrahim. PM10. Kawan apek. Kenalan lah, bukan kawan rapat, bukan kroni. Ada benda saya tentang ya. Jadi dia on the phone, dia pun kata, Datuk, malulah Datuk. Kalau bagi amaran, tak apa. Amaran itu pun orang bagi amaran pertama. Itu kalau kena tangkap hawak pun orang bagi amaran. Ini awak pecat, ini bukan isu dia hawak, ini isu dia pakai tudung, macam-macam lah. Lepas tu dia pun letak, Datuk Apisian dia. Dia pun letak telefon. Dan dia tak kata dia selesaikan masalah. Dia bawa buku cek. Dia ambil keluar buku cek. Dia tak minta sesiapa pun luluskan. Dia ambil mungkin buku cek peribadi dia. Dia pun tulis satu cek saya. Kalau tak silap saya RM300 ke RM200. Faham, dia tulis cek. Dia hulur kat saya. Ni bagi ke muslimat semua ni. Dan dia beritahu saya. Awak ada 100 tarikat. Dia tahu saya dalam tarikat. Awak ada 100 tarikat pun tak boleh buat apa. Kita perlukan angkatan belia Islam Malaysia. Itulah cara Anwar. Praktikal, pragmatik, tak menyinggung perasaan orang. Dia faham dan dia bertindak. Dia bagi duit terus. Sebelum bagi cek tu balik ke Muslimat, ke Puan Aziza tu, Hasan Ibrahim, untuk bagi ke Muslimat, bantu mereka. Dan itulah Anwar Ibrahim yang saya kenal. Lepas tu saya berhenti Yayasan Anda. Kebetulan masa tu dia masuk UMNO. Itu bab kedua lah, hadis kedua. Jadi sekian sajalah ya. Masa tu saya masuk data prep lah. Ya, dalam Facebook tadi saya cerita pengalaman saya dalam data prep. Saya ada abang angkat lain masa tu, Nazrul Azhari, orang Kelantan, cukup baik kepada saya. Dia bagi saya pekerjaan. Allah banyak membantu saya. Saya amat bersyukur. Dan saya kenal Anwar Ibrahim ni, sekarang saya nak beritahu bapak-bapak saya kenal dia. Seorang yang cukup karisma, yang tak, dalam pengalaman saya, yang paling karisma. Yang paling bertindak, yang paling proaktif. Dia agak ada mungkin kelemahan sedikit sana, tapi di mana saya tak saksikan secara langsung, saya tak berani cerita. Ya. Saya boleh cerita dari segi karakter, dari segi peribadi beliau dan sebagainya, tapi dia cukup tajam. Dan saya percaya dengan dia sebagai PM10 yang amat berhormat ni, dia tentu sekali akan bawa perubahan. Kalau tidak, kecewa lah harapan bukan saja saya, tapi ramai orang. Dan Allah berikan peluang, saya kenal dia, satu kenangan yang cukup baik, dan ramai orang saya percaya, bukan saja saya atau muslimat itu dia tolong, ramai orang mesti dia dah tolong. Dan saya mengajak jugalah rakyat Malaysia semua untuk berikan dia ruang dan peluang. Kerana kita ada PRU setiap 5 tahun. Kleptokrat naik ke, Madin naik ke, setiap 5 tahun buku akaun akan tutup. Ada Malik Yaumiddin fi Malaysia. Ya. Demokrasi kita hidup. Kita bukan macam Indonesia ke Filipina ke, kena revolusi rakyat.
aman kita punya peralihan kuasa. Seorang yang bekas banduan penjara boleh keluar, akad sumpah tanpa pertumpahan darah, tanpa kecoh jalan raya. Saya dengar ada kecoh sikit lah, saya tak nampak sangat. Tak ikut sangat. Jadi, dan yang dulu kita kata diktator, sudah senyap. Sun Tzu, senyap. Bahaya senyap dia. Dan yang orang kata mungkin dia kawan dengan Zahid yang ada kes, itu saya memang mahu dia diadili, dibicara, dan kalau ada selabih kesalahan harus masuk penjara. Sama juga kes Guang Eng, orang tak puas hati, saya tak tahu sangat kes tu. Tak kisah awak siapa, harus diadili. Dan saya percaya proses pengadilan di Malaysia ni boleh dipercayai. Kalau tidak, takkan orang boleh keluar masuk penjara ke hospital. Tapi banyak kekurangan dan ini yang kita perlu reformasi. Kita berikan ruang dan peluang sebesarnya kepada Brother Anwar Ibrahim yang saya kenal. Sekian saja. Kalau ada apa-apa boleh. Kalau saudara nak tular diizinkan, tapi jangan kerak-kerak sebelah tu, lepas tu bagi konteks salah ya. Nak troll pun troll baik-baiklah, dengar baik-baik 15 kali. Niat kita baik. Mungkin ada orang tanya apakah apa nak jumpa Anwar Ibrahim. Tak ada, saya tak ada minat. Kawan saya Khalid Samad kalah, saya tak pergi undi. Saya rapat dengan Khalid Samad, Mak Sabu, sebantal ni. Siapa lagi? Sauliddin Ayub, Allahu Akbar. Satu Usra. Saya tak ada minat lah dalam politik, saya cakap terus terang. Dan saya tahu sistem politik ni banyak korupsi. Bukan sistem tu, orang dalam tu, pegawai-pegawai tinggi kerajaan, AG ke, DG ke, APEC sudah bertembung, MOF ke, MOSTI ke. Bukan saja korup, dia korup kerana bodoh. Dia tak tahu teknologi terbaru yang APEC buat ke, siapa buat ke, genius dalam negara ke. Kalau saya jumpa Anwar pun, saya harap dia boleh buat perubahan lah, bahawa kita guna sumber terbuka open source yang akan jimat negara kita berbilion. Ya, bukan untuk saya. Kalau you tengok saya bawa Lamborghini ke Ferrari, you tahu itu bukan APEC lah tu. You boleh rampas Lamborghini tu dari APEC. You tengok saya keliling ada amoy banyak kan, dah kaya, lupa daratan, boleh rampas amoy-amoy tu, harta ghanimah. Awak dulu kata nak pergi perang jihad ni, apa jadi ni APEC ni? Ya. Mana tahu esok, kita tak tahu. Saya cakap yang rendah diri, bagi peluang kepada Anwar, dan saya berharap Anwar bagi peluang kepada jenis saya, pakar IT, untuk membelasah kroni-kroni IT, KJ punya geng semua ni. Jangan bagilah, mereka ni sapu projek sakan je. Saya tahu HDC lah, kita tahulah projek semua tu. Nak telus kan, kena lantik orang, sistem tak boleh. Kalau lantik APEC berjanji je. Semua akan telus, dan saya akan bagi bil pagar jalan. Sistem Microsoft semua saya bagi jalan. Kalau dia nak, dia kena bayar cukai tinggi. Ni dot ni kementerian lain-lain, ni bukan kepakaran APEC. Kepakaran APEC ialah IT dan sistem. Alhamdulillah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan, saya akan cuba jawab, tapi kalau troll saya ban sajalah. Assalamualaikum.